Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu pada kami ini melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Kau adalah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi membicarakan tentang hari akhirat. Dan hari akhirat itu bermula daripada kematian seseorang. Matinya seseorang bermakna ia telah sampai ke alam akhirat. Yang mana Nabi SAW memberi ingatan bahawa kubur itu satu persinggahan yang pertama dalam menuju akhirat. Apabila kita berada di alam kubur, bermakna kita telah berada di alam akhirat. Kita akan meninggalkan segala-galanya yang ada di dunia ini. Sesuatu yang kita usahakan selama ini hanya dua perkara sahaja. Sama ada menjadi bekalan kita di akhirat ataupun jadi beban kepada kita. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Sama ada mereka ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ataupun menjadi seorang yang kufur ingkar pada Allah. Alangkah beruntungnya mereka menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Alangkah bertuahnya mereka yang memilih jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna hazihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini satu peringatan daripada Allah. Sesiapa yang dikehendaki, maka hendaklah dia mengambil jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takutkan kepada Allah Ta'ala, kita mesti mendekatkan diri kepada Allah. Jangan takutkan Allah dengan melarikan diri daripada Allah. Sebagaimana takutkan kepada binatang buas, kita kena lari daripada binatang buas. Menyelamatkan diri daripada cengkamannya, terkamannya dan sebagainya. Karena binatang buas ataupun musuh itu membahayakan kita. Tetapi Allah Ta'ala bukan musuh kita untuk kita lari daripadanya. Allah Ta'ala bukannya melakukan kezalim. Allah Ta'ala melakukan adil seadil-adilnya. Allah Ta'ala menyatakan, Inni haramtu zulma ala nafsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya, aku haramkan kezaliman itu pada zatku. Bermakna Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil. Dan kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang dan sebagainya. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, Tuhan yang maha pemurah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermakna takutkan Allah, kita mesti dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, apabila berlakunya hari kiamat, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, terbeliak segala biji mata, terbeliak segala pandangan-pandangan manusia.
Karena terkejut dengan apa yang berlaku begitu pantas sekali. Cepatnya berlakunya kiamat itu, kata Nabi SAW, yang duduk tak sempat bangun, yang tidur tak sempat bangkit daripada tilam, yang berjalan tak sempat berhenti, tak sempat duduk, yang di luar rumah tak sempat masuk ke dalam rumah, yang dalam rumah tak sempat berlari keluar, yang mengunyah makanan tak sempat menelan makanan itu. Itulah pantasnya berlaku hari kiamat yang dijanjikan Allah. Wa yaqul insan yauma idzin ainal mafar. Di kali itu manusia berkata, mana tempat kita ingin lari menyelamatkan diri? Biasa kita sebut nak lari bersembunyi dalam lubang cacing. Nak masuk lubang cacing macam mana, sedangkan cacing pun keluar daripada lubang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi pada hari itu, melainkan semua manusia mesti kembali kepada Allah Ta'ala, Tuhan Pencipta. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Tuan-tuan, itulah dia bermulanya kemusnahan sekalian alam ini. Alam ini akan dimusnahkan pada keseluruhan. Bermula daripada bumi sampai ke langit yang pertama, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha dan sampai kepada Arasy Allah Ta'ala. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin salas. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ketahuilah sesungguhnya malaikat menanggung arasy Tuhanmu pada hari itu ialah samaniyah, 8 orang. Yang mana kebiasaannya arasy Allah Ta'ala itu ditanggung oleh 4 malaikat yang sangat besar. Ada diriwayatkan dalam sebuah kitab, nyatakan bahawa malaikat penanggung arasy itu betapa besarnya. Jarak langit dan bumi ialah hanya kelopak mata atas dan kelopak mata bawah sahaja. Kelopak mata bawah dan kelopak mata atas ini ialah jarak langit dan bumi. Besarnya malaikat penanggung arasy itu. Dan seandainya seluruh air lautan dicurahkan ke atas kepalanya, tidak menitis pun air itu. Inilah betapa hebatnya penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Malaikat penanggung arasy akan ditambah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yang menanggung arasy Tuhan kamu pada hari itu ialah 8 malaikat. Betapa gegaran kiamat itu sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, demikian betapa gerunnya perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia mesti mengambil perhatian terhadapnya. Jangan bersambil lewa, jangan bermain-main ataupun mempermain-mainkan perkhabaran daripada Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka perkhabaran mana lagi yang kamu ingin beriman, kamu ingin percaya? Jika kamu tidak percayakan perkhabaran daripada Allah, khabar dari mana kamu ingin percaya? Tidak ada yang benar melainkan hanya perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti benar dan tepat perkhabaran. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Maha Pencipta. Tuan-tuan, sahabat sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah, itulah antara lain kita mesti bersujud kepada Allah. Jangan kita lari daripada Allah.
lakukan berkorban. Kita panggil korban. Korban ni asalnya bahasa Arab. Korbanan mana mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban masa kerana Allah, maknanya kita menggunakan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baca Qurannya, dengan tazkirahnya, berdoa, bermunajatnya. Kita berkorban harta bermakna kita infakkan harta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita berbelanja fi sabilillah, membantu anak-anak yatim, membantu fakir dan miskin, membantu mereka yang bernasib malang. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa alam akhir ini sangat membimbangkan, sangat menakutkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, suatu hari yang manusia akan lari daripada teman-temannya, akan lari daripada ibu bapanya sendiri, dan ibu bapa akan melarikan diri daripada anak-anak, kerana masing-masing menanggung kesalahan dan dosa yang tidak terpikul lagi. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, itulah tujuan dalam kehidupan kita, mesti kita ruangkan masa merenung-renungkan alam akhirat. Lantaran kesibukan kita dengan kerunian setiap hari, maka ruangkan masa kita dengarkan ayat-ayat Allah. Nasihat-nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terselamat daripada azab dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum ini kita membicarakan tentang alam kubur dan kisah yang panjang, cerita yang panjang tentang azab kubur ini. Suatu ketika yang mana seorang lelaki diberitahukan bahawa dia disoal dalam kubur 20 tahun. Dia disoal di hari kiamat nanti, hanya sebilah kapak yang dia punyai. Hanya sebilah kapak saja yang dia punyai, disoal selama 20 tahun. Kalau sebilah kapak yang dia punyai, persoalannya selama 20 tahun, bagaimana harta benda yang kita miliki, tuan-tuan? Rumah yang kita miliki, kenderaan yang kita miliki, harta benda yang kita punya, tentu tersangat rumit untuk kita menyelesaikan masalah dalam pergaulan kita. Kita bekerja di pejabat misalnya, kita terambil sehelai kertas kepunyaan orang, kepunyaan pejabat, akan dipersoalkan. Kita terambil sebatang pena yang harganya boleh jadi RM1, boleh jadi RM2, dan nilaiannya boleh jadi kita merasakan, alah, satu pen saja saya ambil, satu marker saja kita ambil. Tahukah tuan-tuan, persoalannya sangat berat untuk kita jawab. Oleh itu berhati-hatilah kita dalam kehidupan. Kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk abdikan diri kepada Allah. Beribadatlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azab al-qabri haqqun. Sesungguhnya azab kubur itu benar berlakunya, benar adanya.
maka hendaklah kamu mohon perlindungan daripada azab kubur itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Wahai Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada azab kubur. Mohon perlindungan dengan Allah supaya dijauhkan daripada azab kubur. Kerana tak ada siapa yang boleh tolong kita. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita pada hari itu. Kalau hari ini misalnya tuan-tuan, kita boleh lari menyelamatkan diri daripada berlaku kebakaran misalnya. Lari menyelamatkan diri menjauhi daripada api yang marak terbakar itu. Berlaku banjir misalnya, kita boleh menyelamatkan diri daripada banjir itu. Naik bangunan tinggi, naik mendaki tempat yang tinggi, boleh selamatkan diri. Ribut dan sebagainya, ada tempat untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Tapi dalam kubur, di mana tempat kita ingin lari menyelamatkan diri? Pada zahirnya pun kita melihat badan si mati diberkas, dibalut dan diberkas dengan sekuat-kuat. Mana mungkin dapat keluar daripada kubur? Apatah lagi jasad telah terbujur kaku. Mana mungkin kembali ke alam ini? Jasadnya telah hancur. Kita pergi ke alam lain sebenarnya. Dan roh melihat kediaman kita. Roh kita melihat anak-anak kita membesar. Kita di alam barzah sana diberi peluang oleh Allah melihat isteri dan pasangan kita yang kita tinggalkan itu. Kita diberi peluang melihat kenderaan kita dipandu orang. Wang yang kita tinggalkan dibelanja-belanjakan orang. Yang selama ini kita sayang untuk membelanjakannya. Tetapi apatah lagi pewaris-pewaris kita membelanjakan dengan sewenang-wenangnya. Boros. Apatah lagi jika digunakan ke tempat maksiat dan tidak mendatangkan faedah. Betapa meraung-raungnya kita di alam barzakh ingin kembali ke dunia ini menasihati mereka. Supaya taatilah Allah, taatilah agama, berpeganglah dengan agama. Mana mungkin kita boleh kembali lagi ke dunia ini bila kita kembali ke alam akhirat. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, mohonlah perlindungan daripada azab kubur. An Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahlal qubur yu'azzibuna fi quburihim azaban tasma'uhul bahaim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahawa sesungguhnya penghuni-penghuni kubur yang berdosa tanpa taubat dan istighfar akan diazab, disiksa dalam kubur mereka dengan kesiksaan yang dapat didengari oleh binatang. Dapat didengari oleh binatang-binatang. Al-Bahaim, tanpa didengari oleh manusia. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman.
Yang dinyatakan di sini yang mereka diazab dalam kubur ialah mereka yang mana tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mati dalam keadaan penuh dengan dosa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana inna ahlal qubur yu'azzibuna, sesungguhnya ahli kubur sedang diazab, mereka diazab dalam kubur. Yani mereka tidak bertaubat kepada Allah, tidak beristighfar. Oleh itu kita sentiasa mohon keampunan Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu terkadang-kadang kita melihat setengah ulama. Jika tuan-tuan memerhatikan bagaimana ahli kubur, bagaimana binatang ternak misalnya, lembu yang sedang meragu rumput ketika dia bengah, membengahkan, seolah dia mendengarkan sesuatu. Perhatikan kepada haiwan itu. Kadang-kadang dia sedang asyik makan, tiba-tiba dia bengah. Itulah antara kerana ia mendengar teriakan jeritan ahli kubur. Begitu juga ayam. Ayam yang berketak. Entah apa-apa, tiba-tiba dia mengeluarkan suara riuh. Itu di antaranya dinyatakan ia mendengar satu jeritan yang sangat kuat di alam barzakh. Kalaulah Allah perdengarkan kepada kita semua ini, sudah tentu kita tidak selera makan. Tidak ada masa bersama-sama dengan ahli keluarga. Tentunya tidak ada masa untuk bekerja dan sebagainya. Karena setiap detik kita mendengar teriakan dan jeritan ahli. La haula wa la quwwata illa billah. Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui 2 kubur dalam perjalanan. Lalu baginda bersabda, innaha la yu'azzibani wa ma yu'azzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. La yastanzihu minal baul. Ada 2 qaul. Satu, la yastabri'u min baulihi, dan satu riwayat menyatakan la yastanzihu minal baul. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah thumma akhazal jaridah rutbatan fashaqqaha bisnaini faja'ala ala kulli qabrin wahidah. Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qal la'allahu yukhaffif anhuma ma lam taybisa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua penghuni kubur itu sedang diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu antara perkuburan. Hadis ini sering kita dengar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi diperdengarkan oleh Allah tentang jeritan orang dalam. Apabila dia mendengar, baginda mendengar suara tangisan dalam kubur, antara 2 kubur ini, lalu Nabi memberitahu kepada sahabat, sesungguhnya mereka berdua sedang diazab di kala. Mereka diazab bukan kerana melakukan dosa besar, bukan kerana merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya. Tetapi yang satu ini, kata Nabi, tidak habis
dia membuang air kecil. La yastabri, la yastanzihu, tidak sejak daripada kecil. Mengeluarkan air kecil, tiba-tiba air kecil itu masih lagi menitis, najisnya masih menitis, ataupun masih lagi ada dalam saluran-saluran najis, dia terus bangkit. Sedangkan najis itu masih lagi keluar dan terkena pada pakaian dan pada badan. Ini di antara akan diazab dalam kubur. Boleh jadi pada pandangan sikit saja, saya akan mandi selepas ini, saya akan membasuhnya. Bukankah Nabi telah mengajarkan kepada kita seluruhnya? Bukan sahaja cara-cara membuang air, bahkan Nabi mengajar cara-cara untuk masuk ke tandas pun diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke tandas dengan kaki kiri, keluar tandas dengan kaki kanan. Ada doa masuk tandas, ada keluar tandas. Apatah lagi duduk, cara-cara duduk ketika membuang najis pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba jika kita mengabaikan suruhan ajaran Rasulullah ini, bermakna kita akan menanggung risikonya, iaitu akan menerima azab dalam kubur. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab kubur. Yang kedua ialah mereka yang yamshi bin namimah, mereka yang berjalan membawa mulut khabar-khabar palsu. Khabar-khabar palsu. Misalnya kita melihat sekarang ini banyak khabar-khabar palsu yang tersebar. Menyatakan bahawa di Masjidil Haram tak dibenarkan membuka pembesar suara. Ada menyatakan bahawa di Masjidil Haram tak dibenarkan mengedarkan makanan untuk berbuka puasa Ramadan nanti. Tersebar senarai-senarai, rupa-rupanya kemudiannya palsu, berita palsu tersebar, membimbang, menakutkan umat Islam untuk datang ke Makkah dan Madinah. Menyebabkan umat Islam berfikir macam-macam. Karena lantaran tersebarnya fitnah seperti itu, sepatutnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah permudahkan urusan orang beriman. Menunaikan umrah, menunaikan haji, bulan Ramadan nanti dan sebagainya. Permudahkan segala urusan. Jangan menakut-nakutkan mereka. Kalau kita menerima perkhabaran seperti itu, WhatsApp dan sebagainya, jangan kita share, jangan kita hantar, kongsikan benda-benda begini. Sekalipun benar, dibimbangi kita akan mendatangkan kegusaran dalam fikiran tetamu-tetamu Allah. Semua ini dalam perkiraan. Kalau dahulu yamshi bin namimah, berjalan membawa mulut rumah ke rumah, kawan kepada kawan. Jumpa kawan, cakap anu, situ. Jumpa orang ini, beritahu satu-satu. Sekarang ini bukan lagi berjalan rumah ke rumah. Dengan satu petikan sahaja, kita tekan butang share, satu grup yang 500 orang boleh jadi telah menerima berita yang kita hantarkan. Kalau berita itu palsu, berbentuk fitnah, dah tentulah kita menanggung dosa dan bawakan pada penyesalan yang tidak berujung.
Itulah Nabi beri amaran. Mereka menyebarkan fitnah, yamshi bin namimah, akan diazab dalam kubur. Lalu Nabi SAW merintahkan sahabat mengambil daun ataupun pelepah tamar. Lalu sahabat pergi memotong pelepah tamar dan baginda membahagikan dua. Soyok. Kelantan kata soyok. Siapkan pelepah daun tamar itu dibahagikan dua. Satu dicocokkan kubur ini dan satu lagi. Maka Nabi bersabda, setelah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa baginda berbuat demikian? Maka Nabi SAW menyatakan, mudah-mudahan mereka dan dalam kubur itu akan diringankan azabnya. Akan diringankan azabnya dalam kubur. Para ulama menyatakan bahawa seandainya daun yang bertasbih berzikir itu boleh memberi keringanan kepada ahli kubur yang sedang diazab, apatah lagi kita anak-anak yang berzikir, berdoa kepada ibu bapa kita di alam barzakh. Kita baca Quran, kita berdoa untuk mereka. Kita mohon keampunan Allah Ta'ala agar mengampunkan ibu bapa. Sudah tentu sampai. Dan Nabi SAW menyatakan, walidun salihun yad'ulah. Ada 3 perkara yang masih sampai kepada si mati. Antaranya ialah doa daripada anak-anak yang saleh yang sentiasa mendoakan ibu bapanya. Beruntunglah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang meninggalkan ataupun yang mempunyai anak-anak. Didiklah mereka supaya anak-anak ini sentiasa menyayangi kita dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lazimnya berdoa kepada Allah agar mengampunkan dosa-dosa kita. Walaupun kita masih hidup, tidak semestinya kita telah meninggal dunia. Barulah doa anak-anak sampai kepada kita. Kita masih hidup pun sampai doa mereka. Bahkan ulama menyatakan bahawa amalan anak-anak yang saleh itu akan automatik sampai kepada ibu bapanya. Sekalipun dia tidak berniatkan untuk ibu bapanya. Anak-anaknya salat, sampai pahala kepada ibu bapa. Anak-anaknya baca Quran, walaupun dia tidak niatkan amalan itu untuk ibu bapanya, maka sampai kepada ibu bapanya. Itulah betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azabal qabri min salasah, minal ghibati wan namimati wal baul, fa iyyakum wa zalik. Sesungguhnya di antara orang yang menerima azab dalam kubur nanti ada 3 golongan. Al-ghibatu, orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat. Yang kedua, an-namimah, yang berjalan membawa berita. Orang yang mengumpat ialah yang mengeluarkan sumber itu. An-namimah ialah ejen yang menyampaikan berita kepada orang lain. Siang 2 orang mengumpat. Si A mengumpat kepada si B. Didengari oleh C. C mendengar berita, A mengumpat kepada B. C menyampaikan berita kepada D, kepada E, kepada F. Itu dipanggil sebagai an-namimah, pembawa cerita palsu. Membawa cerita-cerita umpatan tadi.
Semuanya menanggung azab. Semuanya berkongsi ataupun sama-sama menerima padah daripada umpatan. Di antaranya ialah orang yang mengumpat, dan an-namimah itu pahala mereka akan diberikan kepada orang yang diumpat. Sebab itulah jangan bimbang. Kalau ada orang mengumpatkan kita, bersabarlah dan berserah pada Allah. Sebenarnya dia sedang menghadiahkan pahala salatnya kepada kita. Orang yang mengumpatkan kita itu sebenarnya dia menghadiahkan pahala puasanya kepada kita. Orang yang mengumpatkan kita itu sebenarnya dia menghadiahkan bacaan Quran, zikirnya kepada kita. Dengan syarat kita tetap bersabar dan sentiasa redha kepada Allah Ta'ala, menaruh harapan kepada Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, demikian secebis daripada kisah akhirat. Hidupan selepas daripada mati ini, yang terdapat dikaji oleh mana-mana alat-alat moden, kamera, audio, walaupun begitu canggih, letakkan dalam kubur, tak dapat mendengar suara-suara teriakan ahli kubur. Tak dapat meneropong, tak dapat merakam gambar-gambar malaikat munkar nakir. Semua ini adalah kerana iman kepada hari akhirat. Ialah beriman kepada hari akhirat dengan keimanan yang teguh sahajalah kita mendapat manfaat daripada apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. InsyaAllah, jika ada masa dan peluang, kita akan sambungkan siri pengajian alam akhirat ini pada siri-siri pengajian akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Menambahkan rasa gerun kita untuk melakukan kejahatan dan dosa. Supaya Allah Ta'ala lembutkan hati kita sentiasa beristiqamah dalam agama ini, insyaAllah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita boleh buka soalan ke? Okey, baik. Ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, kalau kata ibu bapa kita dah meninggal dunia, ada anak-anak dia yang tak solat, dia boleh tahu ke Ustaz? Ataupun macam mana? Dia akan terima balasan ke ataupun tak ada apa-apa? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Terima kasih kepada Puan Roslani yang mengajukan pertanyaan. Ada satu hadis Nabi SAW. Baginda memberitahu bahawa Allah Ta'ala akan mendedahkan perbuatan anak-anak kepada ibu bapa yang telah meninggal. Dapat melihat, misalnya kita lah yang meninggal dunia, kita dapat melihat anak-anak kita. Seandainya anak-anak kita dalam salatnya, taatnya kepada Allah, kita di alam barzakh kita akan mendoakan, wahai Allah, kau jadikan anak-anak aku sentiasa beristiqamah dalam mengerjakan taat pada. Dan kita bergembira di sana. Sebaliknya, jika anak-anak kita tinggalkan itu, lakukan dosa dan maksiat, tidak salat, apatah lagi menjadi ahli maksiat dan pendosa, maka si mati akan meraung-raung dalam kubur, mohon pada Allah ingin kembali ke dunia, ingin memberitahu kepada anak-anaknya supaya salat, supaya buat amal salih. Minta pada Allah ingin kembali ke dunia. Namun semuanya dah terlambat. Sudah terlambat. Dan seandainya kecuaian kita, anak-anak kita tidak salat kerana kita tak pernah mengajar mereka, tak pernah memarahi. Semasa kita hidup pun kita tidak pedulikan mereka tidak salat, maka memang kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kerana kita mencuaikan tanggungjawab kita. Kerana kita meremeh-remehkan
Nabi dah beritahu, ajarilah anak-anak kamu salat dikala mereka berusia 7 tahun dan pukulkan mereka jika mereka umur 10 tahun belum lagi mendirikan salat. Pukul dengan cara nak mendidik dan beri peringatan bahawa salat itu sangat penting dan perlu bertegas supaya anak-anak melakukannya dengan penuh istiqamah. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Sadaqallahul azim. Dan perintahkan anak-anak kamu supaya tetap mendirikan salat dan terus-menerus mengerjakannya. Wallahu a'lam. Seterusnya ada lagi soalan yang lain? Kira-kira dah kita start ya. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Fikri, dan terima kasih atas kesudian mengungkap persoalan dan perkongsian serta perjalanan cukup jelaslah mengenai kepercayaan di alam akhirat, kepercayaan di alam akhirat, yang mana mempercayai tentang perakhiran dunia adalah salah satu daripada rukun iman. Perakhiran di akhirat ini adalah salah satu daripada rukun iman, iaitu percaya kepada hari akhirat. Namun masa dan waktu sebenar adalah rahsia ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak manfaat dan kefahaman buat kita semua pada petang ini. Terima kasih kepada para jemaah sudi duduk sama-sama dalam majlis ilmu ini, dan teruskanlah sehingga jam 8 dan 9 malam nanti bagi perkongsian ilmu yang selanjutnya. Dan dengan ini saya serahkan semula kepada Al-Fadhil Ustaz untuk Al-Fadhil Ustaz Fikri bagi menutup majlis ini dengan kafrah majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.